Assalamualaikum and hello. So I'm going to continue for this video for type of reaction specifically for substitution and elimination. Let's get started. Baiklah, kita akan teruskan dengan bahagian yang seterusnya iaitu type of reaction for substitution. So, maksud substitution adalah di mana awak involves replacing or substituting one atom or a group with another. Maksudnya awak ganti position dia. Contohnya awak ada X, Y, dia bonded together, awak tambah Z. Lepas tu apa yang terjadi? Z akan tukar position dengan Y. So that's why dia akan bonded, X akan bonded kepada Z sekarang tambah dengan Y. So ini adalah contoh macam mana substitution berlaku. Dan kita ada 3 types of substitution. The first one adalah electrophilic substitution, second adalah nucleophilic substitution, dan third adalah free radical substitution. Ini adalah spesifik. Okey, ini adalah yang spesifik. Miss highlightkan perkataan electrophilic, nucleophilic dan satu lagi special case, free radical. Okey, bila kita kenal banyak jenis substitution, Miss faham dia terlalu banyak tapi sebenarnya ada trick dia. Okey, kita tengok free radical dahulu. Free radical maksudnya kita replace dengan free radical. Free radical kan Miss cakap kan sebelum ni Miss ajar dia ada dot. So tak kisahlah atom apa pun dia ada dot sebab dia ada one unpaired electron. So electron tu tak ada couple, tak ada pasangan. So dia seorang-seorang je. So kebiasaannya free radical substitution berlaku kepada class of compound alkane. Dan trick dia, ini tips dia ya. Kalau kita nampak ada UV dalam soalan tu, dalam equation ada perkataan sunlight, ada perkataan ultraviolet light ataupun UV light, automatically kalau ditanya TOR, awak memang akan pilih free radical substitution. Itu sahaja trick dia. Okay, next one kita ada electrophilic dengan nucleophilic substitution. Macam mana nak bezakan dua benda ni? Berdasarkan nama, kalau electrophilic maknanya dia diganti dengan electrophile. Kalau nucleophilic dia diganti dengan nucleophile. Okay, ikut nama dia. And contoh electrophilic dia biasanya berlaku kepada aromatic compounds. So dia berlaku kepada aromatic compounds. Macam mana aromatic compounds? Kan Miss pernah tunjuk yang sebelum ni kan. Awak ada site di mana kalau site kan kita ada aromatic compound which is this one. Ini adalah aromatic compounds which is compound tu dia ada benzene ring. Okay, next one, kalau nucleophilic substitution di mana dia replaced by nucleophile, kebiasaannya dia akan berlaku kepada saturated compounds with polar bond such as functional group dia kita fokus adalah haloalkane ataupun alkohol. Kenapa? Contohnya Miss ada alkohol dengan haloalkane kan. So kita ada C bonded kepada OH dan kita ada C bonded kepada kita punya X. So X kat sini Miss spesifik sebagai, contohnya Miss spesifik sebagai Br. Okay, kalau tengok polar bond adalah di mana dia ada different electronegativity. So which means antara carbon dengan oxygen which is OH here, the more electropositive adalah carbon and then the more electronegative adalah oxygen. Sama juga case untuk C bonded kepada Br di mana ini adalah untuk haloalkane. Yang more electropositive adalah carbon dan more electronegative adalah Br. So bond mana yang kita rujuk sebagai polar bond? Ini adalah kita punya polar bond. Bond antara carbon dan oksigen ataupun bond antara carbon dan bromin. Okay, so itu macam mana kita nak tahu type of substitution reaction. Okay, mari kita tengok example. So example 7 dan example 8 Miss besarkan supaya awak nampak. So kita go to example 7. Okay, kalau tengok sini example 7 memang dah nampak dah. Kalau Miss cakap tadi once awak nampak ada perkataan UV, automatically dia adalah free radical substitution reaction. So jawapannya tulis je directly free radical substitution. Okay,
So itu trik dia, macam mana kita nak kenal pasti soalan tu adakah dia type of reaction free radical substitution. Syaratnya kena ada UV. Kalau tak percaya, ini adalah alkane ya, which is seperti mana dalam nota Miss cakap untuk free radical substitution, kebiasaannya yang menghasilkan type of reaction ini adalah alkane. Sama macam contoh yang Miss tunjuk ni. Okay, so itu trik dia. Next one, kita go to example 8. Example 8, macam mana kita nak tentukan type of reaction this one? Kita tengok apa yang berlaku. Okay, proses dia kita ada CH3, CH2Br. So, ini adalah haloalkane. Ini adalah haloalkane. And then kita ada OH minus. Nampak tak charge negatif dekat sini? Charge negatif di sini bermaksud ini adalah spesies yang mempunyai banyak elektron. Dalam erti kata lain, nama dia adalah nukleofil. Okay, nukleofil. Okay, dia ada banyak elektron. So, kita pernah belajar yang waktu video part 4 yang pertama, awak kenali spesies yang dinamakan free radical, electrophile dengan nukleofil. So, ini adalah nukleofil sebab charge dia adalah negatif. So, sekiranya awak expand the structure, apa yang terjadi kalau awak expand, awak akan nampak Br di sini, which is this Br is being replaced with OH. So, OH ni datang daripada sini lah. OH ni, dia masuk ganti position Br dan Br keluar jadi Br minus. So, maknanya proses dia hanya berlaku pertukaran tempat. Dia replace between each other. So, what happen? Ini adalah substitution. Tapi sekarang siapa yang replace Br? Yang replace Br adalah nukleofil. So maknanya kalau kita nak spesifik jawapan kita, jawapan dia adalah nucleophilic substitution. So itu cara dia. Okay? So ini adalah nucleophilic substitution. Tukarkan perkataan phi dekat belakang ni jadi lic. Okay, philic. Okay, so itu adalah trik dia. So itu adalah untuk example A. Mari kita try another example, last one, iaitu example 9. So example 9 di mana Miss ada aromatic compound, which is aromatic compound kan dia ada benzene ring. So ini adalah aromatic compound. So ini adalah benzene ya, nama lain dia, dan dia ada functional group, which is functional group kita circle. Nama functional group adalah benzene ring. Kena ada perkataan ring ni. Okay. So, nama compound ni adalah benzene. Tapi nama functional group benzene ring. Nama class of compound adalah dia punya aromatic compound. Ini adalah COC. So, a bit overview kepada awak lah. Okay, now kita ada benzene reacts dengan Cl2 dan dia ada Lewis acid. Lewis acid ini adalah FeCl3 dan reaction ni berlaku menghasilkan benzene yang attach kepada Cl plus HCl. So kalau tengok kat sini, apakah yang bertambah? Yang bertambah adalah HCl dekat sini. Okay, Cl ni bukan bertambah sebenarnya. Dia diganti. Okay, dia menggantikan some atom, someone. So, siapakah atom yang diganti? Okay, kalau kita expand benzene, kalau tengok this carbon. Okay, if you take a look here, this carbon. This one, so Miss buat dot dekat sini. This carbon sudah ada 3 bond. 1, 2, 3. Tapi sebenarnya another one more bond, dia bonded kepada hydrogen. So, each of the carbon dekat sekeliling benzene sebenarnya dia bonded pada hidrogen. Tapi Miss tunjuk dalam bentuk skeletal. That's why Miss tak tunjuklah hydrogen carbon. But logically, bila awak faham skeletal, nak cukupkan satu bond lagi, dia akan bonded kepada hidrogen. So sebenarnya Cl dekat sini, dia replace siapa? Dia replace hydrogen dekat sini. Dia bukan ditambah. Sebab kalau tambah addition, dia bukan pertambahan. Dia adalah penggantian. Okay, dia replace, dia substitute Cl di sini, substitute H kat sini. So kalau tengok aromatic compounds adalah yang banyak elektron. So maknanya ini adalah nucleophilic site. Okay, so ini adalah nucleophile.
So Cl adalah apa? Cl2 ini adalah electrophile. So bila Cl2 adalah electrophile, Cl yang datang dekat sini bahagian produk adalah datang daripada Cl2, which is kita punya electrophile. So kalau Miss nak spesifik, apakah nama type of reaction ini? Type of reaction ini namanya adalah electrophilic, and then kita ada ini adalah substitution. Okay, so dia nama dia. Cuma ada special case Miss tinggalkan ruang dekat sini kerana apa? Apabila awak mempunyai aromatic compounds, which is for example at your reactant site, bahagian kiri ada reactant di mana dia ada aromatic ring, which is macam case ini, awak kena tambah perkataan aromatic dekat belakang electrophilic. So, awak kena bagi nama penuh untuk type of reaction iaitu electrophilic aromatic substitution. So, itu yang awak kena bagi nama dia. Alright, so settle untuk example 9. Okay, mari kita teruskan dengan bahagian terakhir untuk type of reaction iaitu elimination reaction. So elimination reaction macam mana dia berlaku? Dia berlaku apabila awak remove two neighboring atoms. So neighboring atoms ni kita remove daripada saturated molecule. So maksudnya molekul yang hanya ada must have single bond. Okay? Sebab saturated adalah molekul yang mempunyai single bond. Tak kisahlah sama ada dia alkane ataupun haloalkane. Dia boleh jadi macam-macam lah. Tapi syarat atom tu mesti adalah saturated molecules. Okay? Dan kita akan buat proses elimination di mana kita akan buang. Kita remove. So, kalau tengok example 10, Miss ada di mana contohnya reaction di sini, Miss expand untuk awak supaya awak nampak dengan lebih jelas. So, Miss ada CH2 di sini, Miss ada CH3 di sini, and then Miss ada another CH2 yang bonded kepada Cl. Okay, and then dia lalu proses di mana ada KOH dengan ethanol. And then dia akan hasilkan C, double bond C, and then plus HCl. Okay, di sini dia ada 2 hidrogen. Di sini dia ada 1 hidrogen. Dan di sini dia ada 3 hidrogen. Okay, if you take a look here, kalau awak nampak dengan lebih jelas macam mana proses dia berlaku, macam Miss cakap dekat sini, dia involve apabila awak remove two neighboring atoms. So, two neighboring atoms ni, satu daripada carbon yang lain dan satu lagi daripada carbon yang sebelah dia. Okay, contohnya Miss ada carbon, Miss bagi nombor 1, 2, 3. So, ini 1, 2, 3. So, Miss remove siapa dekat sini? Miss akan remove atom selain hidrogen. Iaitu, Miss akan remove Cl dahulu. Sebab dekat sini, yang berlainan selain hidrogen adalah Cl sahaja. So, Miss akan remove, which is class of compound kita ni adalah haloalkane. Okay, haloalkane. So, Miss akan remove Cl, di mana bila Miss remove this one, ini Cl adalah daripada karbon pertama. So, kita tak boleh remove Cl sahaja. Kita akan remove neighboring atom. So, neighboring atoms untuk sebelah karbon pertama iaitu karbon kedua. Karbon kedua ada apa? Ada hidrogen. So, pilihlah mana-mana hidrogen. So, Miss akan remove hidrogen daripada yang bawah ni. Okay, so apa yang terjadi apabila Cl dan hidrogen telah remove, so carbon ni sudah tidak cukup dia punya bond. So bila dia tak cukup, untuk make it stable dia akan form double bond dekat sini. So sebab itulah dia berlaku proses elimination daripada single bond saturated compound, dia jadi multiple bond compounds. Ini adalah bahagian produk. Kalau yang tadi addition, kalau tengok addition kan, addition adalah di mana daripada multiple bonds jadi single bond. Kalau elimination daripada
single bond jadi multiple bond. So dia macam terbalik. So awak kena faham konsep dia kat situ. So kalau awak nak nampak dengan lebih jelas, sebenarnya konsep dia sama juga kalau Miss letak Cl dekat sini. Okay, Miss letak Cl dekat sini. Contohnya ini adalah H, ini adalah Cl. Kes yang sama juga, Miss akan remove daripada karbon pertama, iaitu Cl daripada karbon yang paling hujung ni, iaitu karbon pertama. Dan neighbouring atom dia adalah yang mana? Yang inilah karbon kedua. So lagi jelas dah awak nampak macam mana apabila awak dah remove dua benda ni, dia jadi multiple bond dekat sini. So itu adalah nama reaction ni, type of reaction ni apa? TOR dia adalah elimination. So itu sahaja untuk kita punya lesson for last part for this chapter. So Miss tinggalkan latihan exercise 8 if you need to nak study, buat. And then nak faham, buat. And then ada banyak contoh kat sini. You can try by your own. And gunakan teknik yang Miss ajar. Miss buat conclusion sikit. Untuk addition, cara dia macam mana? Ingatkan this one. Which is, Miss harap awak boleh copy lah bahagian ini dalam nota awak sebab tak ada dalam nota. So boleh copy this one, and then better for you to understand what is nucleophilic site dan what is electrophilic site. And then ingat, kalau addition dia tambah, kalau substitution dia tukar, kalau elimination dia buang. So that's it. Senang sahaja. Dan ingat, awak kena be specific in your answer. Especially bahagian substitution, ada extra juga tadi Miss ajar, which is our example 9, kena ada perkataan aromatic juga. So, try to be familiar with the questions, and Miss ada tinggalkan juga extra exercise. Cuba try buat. And then, that's all for this video. Thanks for watching.